tetamu dah Faris. Okey. Faris pula. Dah Jadi Faris. bagaimana nak beri layanan yang baik? Apa yang dikatakan kita layan dengan tetamu dengan baik? Kita sediakan jamuan yang termampu. Biasanya bila tetamu datang, kita akan hidang air. Kan bagi air teh ke, air manis ke, kita sediakan. Kalau ada kuih-kuih tu kita bagi, kita tengok keadaan. Kalau masa tu petang, kita buat air teh, kita bagi kuih-kuih. Kalau waktu pagi pun nak bagi kuih ke, kita bagi buah, apa yang termampu. Tapi biasanya kita bagi air je lah. Okey. Lepas tu tidak bermegah dan riak. Okey, kita jangan bermegah, jangan contohlah mungkin orang tu orang kaya, lepas tu orang lain datang rumah dia, kita tak payahlah tunjuk, okey ini pasu ni saya beli dekat Dubai. Okey ini gambar frame ni saya beli dekat itu dah riak. Jadi itu kurang bukan beradab. Adab dia tak perlu nak megah-megah dengan harta yang dia ada. Okay, lepas tu makan bersama-sama tetamu. Okay, janganlah kita biarkan tamu. Okay, awak boleh masuk dapur makan hidang air sendiri, makan kuih tu sendiri. Lepas tu kita yang tuan rumah ni pergi tengok TV masuk bilik. Itu bukan adab dia. Kita kena bersama-sama dengan tetamu, makan dengan tetamu. Sebab tetamu tu ini bukan rumah dia dan dia datang tu mesti ada rasa segan, rasa malu. Okay, jadi kita kena layan tetamu dengan baik. Ikhlas melayan tetamu. Tunjukkan kita ikhlas melayan tetamu. Memberi keselesaan kepada tetamu. Tengok, janganlah bagi dia duduk bawah pula. Ada je orang yang dia rendah diri tu, dia duduk bawah. Tapi kita jangan duduk bawah, duduk atas. Sediakan dia kerusi, bagi air, bagi keselesaan. Ada lagi tak ajak? Okey. Seterusnya. Faris. Belum lagi. Masih tetamu juga. Okey, bagaimana kini tetamu nak balik ni? Pun ada adab-adab dia. Bagaimana cara untuk kita mengiringi kepulangan tetamu? Okey, Syaf. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kerana sudah datang ke rumah kita. Menyatakan kesudian menjemput sekali lagi datang ke rumah. Menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Bermanis muka. Bersalaman, okey. Jadi orang datang, dia nak balik itu kita cakap terima kasih. Terima kasih sudah datang rumah. Sebab tetamu yang datang tu kan, dia adalah satu rahmat untuk kita tahu. Tetamu datang, dia bawa rezeki. Okey. Bila dia balik tu dia bukan dengan tangan kosong tau. Sebenarnya dia balik tu dia akan bawa sekali dosa-dosa kita juga akan dihilangkan. Macam tu. Sebenarnya besar sangat pahala melayan tetamu ni. Kalau satu rumah tu, kalau tetamu tak datang, kita kena risau. Kenapa tetamu tak datang rumah kita ni? Sebab tamu tu sebenarnya adalah satu rahmat. Kita sebagai orang Islam ni, kita nak tetamu datang rumah kita. Sebab tamu datang rumah kita tu dia macam satu rahmat lah, macam bawa rezeki, dosa-dosa kita diampunkan. Itu kedudukan tetamu, mulia sebenarnya. Okey, menyatakan kesudian menjemput sekali lagi datang ke rumah. Kita nanti lain kali datang lagi. Kita cakap macam tu. Sebab kan kita nak tetamu datang. Lain kali datang lagi nanti lain kali saya ajak awak lagi datang rumah. Lepas tu menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Kita bawa tetamu sampai ke kenderaan. Tu adab dia. Tapi ikut situasi lah. Okey, tapi seelok-eloknya kita bawa sekali, kita ikut sekali, kita babai dekat gate tu, macam tu. Barulah tetamu tu rasa macam dihargai. Okey, lepas tu bermanis muka, kita bersalaman. Biasa kita salam-salam.
Okey. Ada lagi Ashraf. Faedah melayan tetamu. Tapi maklimat dia macam tak nampak sangat. Kabur. Okey. Faedah melayan tetamu. Baca yang biru ni dulu. Bertambah. Nampak tak? Ha? Tak jelas. Tak jelas. Kita pelan Mariam baca. Faedah melayan tetamu, bertambah keberkatan dalam hidup. Okey, bertambah berkat. Macam tadi Mariam kata tetamu tu datang membawa rahmat. Okey. Jadi insya-Allah kalau kita layan tetamu dengan baik, bertambah berkat, rezeki kita berkat. Kan kita mungkin rumah kita ada banyak makanan, kita kongsi. Jadi bertambah berkat. Dimurahkan rezeki. Mengikut sunnah Rasulullah. Rasulullah pun dulu ada sahabat-sahabat datang rumah Rasulullah. Rasulullah layan tetamu. Kita kalau tetamu datang kan, kalau tetamu datang, kalau tetamu nak tidur rumah kita kan, kita tak boleh tanya, bila dia nak balik. Kita kena layan tetamu dengan baik. Kalau dalam Rasulullah cakap 3 hari. 3 hari tu kita kena layan dengan baik. Biasanya tetamu dia takkan lama, dia takkan lebih daripada 3 hari. So 3 hari tu kita kena layan dengan baik. Kita tak boleh bila nak balik, kenapa datang sini? Kita tak boleh tanya macam tu. Tu bukan adab dia. Okey, lepas tu mendapat pahala sebab kita melayan dengan baik, menjadi contoh yang baik, disayangi Allah dan Rasul, mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, sebab kita layan tetamu dengan baik, jadi eratkan hubungan silaturahim. Okey, akibat kalau kita tidak layan tetamu. Kita contoh macam tadi kita tak bagi dia keselesaan ke, kita bermasam muka ke. Okey, jadi akibat dia dimukai Allah dan Rasul. Okay, sebab kita tak layan ni umat Rasul dengan baik, mendapat dosa. Okay, kalau orang tu kecil hati, tetamu datang daripada jauh datang rumah kita tapi kita tak layan, dia akan kecil hati, kita yang dapat dosa. Merenggangkan hubungan silaturahim, memutuskan hubungan silaturahim, disempitkan rezeki oleh Allah. Tetamu datang bawa rahmat tapi kita tak beradab dengan tetamu, nanti Allah tarik rezeki, Allah sempitkan rezeki. Lepas tu jauh pula daripada keberkatan. Khalas. Okey. Siapa biasa layan tetamu kat rumah dia dulu? Sebelum COVID lah. Siapa pernah layan tetamu? Ke kawan mak awak datang? Tak pernah. Tak pernah? Atau kalau kawan mak awak datang, awak buat apa? Duduk bilik je? Duduk bilik. Tak. Saya letak pinggan meja semua tu. Apa dia sini? Juga ada ke bawah. Sebenarnya saya tolong ambil makanan letak depan, lepas saya duduk bilik-bilik tu. Bagusnya. Lah anak sulung kan. Macam tu lah, betul-betul. Kalau bila orang datang, biasanya kalau orang tetamu mak kita lah kan. Jadi kita sebagai anak kita kena salam, tunjukkan muka. Dia mesti nak kenal dengan siapa anak mak awak ni kan. Salam, lepas tu tolong mak awak buatkan air. Lepas tu hidang letak. Lepas tu tengok-tengok kalau mak awak tengah borak-borak tu, tengok kalau air habis kita tambahkan. Macam tu. Tapi itu sebelum ni lah. Kalau sekarang ni mungkin susahlah orang nak dapat tetamu. COVID. Okay, yang lain ada apa soalan? Tanya ke Ashraf. Sorry Mak. Tak. Saya tadi handphone saya buat hal. Okey Kak Ish. Okey. Tak ada soalan
Okey, seterusnya. Adab ziarah jenazah. Sekejap Maklimah cari. Farish. Adab ziarah jenazah. Dan kubur. Tak banyak ni. Memang hari ni present mana? Okey ni. Okey, adab ziarah jenazah. Okey Farish. Okey, Maklimah bagi intro. Pengertian jenazah. Jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia. Okey, sama ada lelaki atau perempuan. Ialah kalau yang dah meninggal dunia lah baru kita panggil jenazah. Kalau hidup lagi kita tak panggil jenazah. Okey, jenazah ataupun biasa kita panggil mayat kan, mayat. Maimah zoom sikit, saya tak nampak saya pakai Tak tu. nampak kecil. Dia kabur. Tapi nampak kan? Nampak. Okey, baca dari sini. Warna biru dulu. Okey, adab ziarah Yang kubur. tengah dulu. Memberi salam kepada ahli kubur. Okey, beri salam. Macam mana beri salam tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum apa? Assalamualaikum ya ahli kubur. Biasa tu macam tu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Okey, lepas tu Farish. Membaca Al-Fatihah, Yasin dan Tahlil. Okey, baca Al-Fatihah, Yasin dan Tahlil. Biasanya kalau orang ziarah kubur, duduk kat kubur tu, dia akan baca Al-Fatihah, akan sedekahkan Yasin dan Tahlil. Okey, seterusnya. Memakai pakaian menutup aurat. Okey, pakai pakaian tutup aurat. Okey, sebab itu adalah perkuburan Islam. Jadi kita kena pakai tutup aurat. Okey, seterusnya. Tidak melangkah kubur. Tidak melangkah kubur. Tengok hati-hati. Kan nanti awak langkah kan, nanti dia tarik awak kat bawah tu. Jadi kena hati-hati. Jangan langkah kubur. Sebab itu ada jenazah tu, ada kat bawah tu. Kena hormat. Nanti kamu memang tak sempat hari bulan dah kena tarik masuk kubur. Kan. Okey, seterusnya. Tidak berbual kosong. Okey, tidak berbual kosong. Jangan kat situ pula nak lepak cerita pasal bola pula. Siapa menang malam tadi? Itali semua. Kan nak buat-buat kat situ pula kan. Kat situ padahal kita kena insaf. Orang tempat kita yang sebenar. Kubur tu. England kalah. Kat situ pula kita buat-buat. So tak adalah. Itali menang. Okey, seterusnya Farish. Menjaga kebersihan tanah kubur. Okey, menjaga kebersihan tanah kubur. Ini biasa kalau kat setiap tanah perkuburan tu dah ada orang yang khidmat untuk jaga kat kubur tu. Kan dia tukang gali kubur dan dia juga yang tolong jaga kebersihan tu. Tapi kita sebagai kita yang nak ziarah kubur ni, kita sama-sama lah kena jaga bersihan. Janganlah buang sampah pula kat kubur tu. Kan malam-malam kan dia ketuk pintu awak, suruh awak buang sampah tu. Okey. Seterusnya, last. Nampak tak? Tidak berlari-lari di kawasan perkuburan. Okey, tidak berlari. Okey, ni biasanya mungkin budak-budak kecil lah. Okey, budak kecil. Kalau kena jaga. Kalau yang suka lari-lari tu, kena jaga tingkah laku dekat perkuburan. Kena jaga tingkah laku dekat kubur. Okey, jangan lari-lari. Okey, seterusnya. Tapi kalau budak-budak langkah kubur macam mana? Kita kena kawal lah budak-budak tu. Pegang tangan dia. Jangan langkah-langkah, jangan bagi dia lari. Pegang tangan dia.
Okey, seterusnya. Okey, kita dah jaga adab. Lepas tu kita tengok apa hikmah ataupun kebaikan kalau awak beradab masa ziarah ziarah. Kejap tadi Farid Syaikal baca pasal kubur. Oh ni jenazah. Kejap, tadi Mu'allimah ni. Ni jenazah. Jenazah tak ni lagi. Apa cerita? Okey, jenazah. Adab ziarah jenazah. Warna hijau. Baca hijau ni dulu. Tak nampak. Ni tadi. Allah. Okey. Okey, adab ziarah jenazah. Okey. Ziarah jenazah ni biasa jenazah kat mana? Kat rumah kan biasanya. Sebelum kita nak kebumikan, kita mandi. Mayat tu dimandikan sama ada dekat hospital ke ataupun dekat rumah. Kalau mandikan dekat hospital, lepas tu kita bawa ke rumah. Kan sebab nanti semua yang sanak saudara semua, keluarga jenazah semua nak datang. Okay, ni biasanya ni kita anggap ni dekat rumah lah. Okay, apa adab ziarah jenazah? Jenazah tu dekat rumah. Okay, yang pertama, Farish. Berpakaian menutup aurat. Okay, berpakaian menutup aurat. Okay, yang kedua. Solat jenazah berjemaah. Okay, solat jenazah. Solat jenazah. Solat jenazah berapa rakaat? Pernah solat jenazah? Saya Pernah? Saya pernah. Adam pernah? Ya Pak. Okey, itu adab dia solat jenazah. Okey, seterusnya. Okey, Farish. Mengucapkan takziah. Mengucap apa? Okey, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Mengucapkan takziah. Biasanya kita kita cakap dengan dia takziah atas pemergian mak awak, takziah atas pemergian pakcik awak, macam tu. Kita macam kita berkongsi kesedihan dengan dia. Okey. Seterusnya, Farish memberi pertolongan kepada keluarga si mati. Okey, memberi pertolongan kepada keluarga si mati. Ya, contoh kalau dalam sebuah keluarga tu, contoh kalau ayah dia yang meninggal. Kalau ayah dia meninggal lagilah. Adalah ayah dia yang kerja, ayah dia yang cari duit. Sekali ayah dia meninggal, kesian. Nanti sebab kiranya sumber pendapatan tu dah kurang kat situ. Jadi kita tolong bagi pertolongan, ataupun itu dari segi wang ringgit lah, ataupun kita cara kita tolong tu mungkin kita boleh tolong sediakan van jenazah ke untuk bawa ke tanah perkuburan. Kita boleh tolong, kita sebagai orang Islam, sebagai sama saudara, kita boleh tolong untuk kita selesaikan majlis pengebumian tu kat tanah perkuburan. Itu antara yang kita boleh tolong. Okey, seterusnya membanyakkan membaca Al-Quran.
Okey, banyak baca Al-Quran. Biasanya orang dekat ziarah jenazah dekat rumah, kita pergi rumah orang, rumah tu yang ada jenazah tu, biasanya kita akan baca Yasin lah, baca Yasin. Okey, kita tak borak-borak situ. Biasa kita baca Yasin tu, kita sedekahkan kepada jenazah tu. Okey, seterusnya. Last, Apa tu? menyediakan Menyediakan makanan bagi makanan. keluarga. Menyediakan makanan kepada keluarga. Okey, menyediakan makanan kepada keluarga sebab orang tu dah tengah sedih kan, dia dah tak ingat makan lah. Kita tolong sediakan makanan. Mak Lima pernah pergi masa tu, pergi satu rumah ni yang ada jenazah kat situ kan, dia memang tak sempat nak makan, jadi ada orang tu dia tolong belikan makanan sebab kat situ kan ramai orang, jadi dia tolong beli makanan untuk ramai-ramai, dan disediakan makanan untuk semua orang, sediakan makanan juga untuk tuan rumah tu, tuan keluarga si mati tu. Okey, jadi antara adat ziarah jenazah yang lain yang tak ada dekat sini yang awak boleh buat, kita pujuk orang tu. Kita bagi kita doakan dia, lepas tu kita hiburkan hati dia. Macam nak hiburkan hati orang yang tengah ada kematian tu. Macam mana kita nak hiburkan hati dia? Boleh ke hiburkan tu kita ketawa ke dengan dia? Itu ke maksud hibur? Hitam. Hiburkan tu maksudnya apa? Kita cakap dengan dia, insya-Allah yang apa ni keluarga yes, bagi kata semangat. Kita cakap insya-Allah yang arwah ni masuk syurga. Kita cakap dengan dia, arwah ni baik dulu ni masa hidup. Masa kat dunia dia baik, banyak buat kebaikan, banyak pahala, insya-Allah dia masuk syurga. Itu kita hiburkan hati dia. Okey, seterusnya kita dah tengok adab ziarah kubur, adab ziarah jenazah. Okey, apa hikmah? Apa kebaikan kalau kita beradab semasa ziarah jenazah ataupun kubur? Okey, Farish. Menguatkan. Nampak memang. Nampak tak Farish? Menguatkan otak. Okey, menguatkan ketakwaan kepada Allah. Okey, terus baca je. Mendapat ganjaran pahala. Terus. Baca je Farish. Oh, tu. Apa memang? Mengeratkan. Mengeratkan Silaturahim. Silaturahim. Mendorong untuk melakukan ibadat. Yakin hidup dan mati di tangan Allah. Menimba rasa insaf. Dapat mengambil pengajaran. Meringankan beban kesedihan keluarga si mati. Okey. Jadi, kalau kita beradab, kita jaga adab-adab masa ziarah kubur dengan jenazah, insya-Allah dapat kuatkan ketakwaan, kita dapat ganjaran pahala sebab kita doakan dia, sebab kita solat semua. Kita dapat mengeratkan silaturahim sebab kadang-kadang kita kalau berlakunya kematian, nanti keluarga yang jauh-jauh tu, saudara jauh, bila dengar kematian, barulah dia nak datang. Lepas tu kiranya kat situ dapat mengeratkan silaturahim. Lepas tu kita macam, bila ada kematian tu, kita rasa macam lebih menghargai orang sekeliling, lebih menghargai lagi saudara kita yang dekat. Yang jauh pun bila datang, kita lagi menghargai. Jadi dapat mengeratkan silaturahim.
mendorong untuk melakukan ibadat. Barulah kita rasa yang mati tu sebenarnya sangat hampir dengan kita. Kan bila kita tengok ada kematian berlaku kat depan kita, lagi-lagi kalau kawan rapat kita ke, kalau saudara kita, barulah masa kita rasa kematian tu sebenarnya dekat dengan kita, boleh jemput kita bila-bila masa je. Jadi secara tak langsung akan mendorong kita untuk buat ibadat. Kita akan yakin yang hidup dan mati tu di tangan Allah, akan menimbulkan rasa insaf. Masa tu kita rasa macam sebab baru kita ingat mati. Biasanya bila kita ingat mati ni, barulah kita rasa insaf, barulah kita nak tinggalkan segala maksiat yang kita buat, kan? Sebab hidup kita ni sebenarnya tak lama pun. Kita dah, bila kita mati, hidup kita kat kubur tu sebenarnya lagi lama. Awak bayangkan contoh orang yang meninggal pada tahun, katakanlah orang tu meninggal pada tahun 1900. Okay, ataupun 1992. Okay, orang tu meninggal 1992. Okay. Dia, itu tak cocok. Dia hidup tahun 1992. Okay. Lepas tu dia mati tahun ni. Berapa lama dia hidup? Bila turn saya sekejap lagi lah. Dia hidup 1992. Dia mati tahun ni. Berapa umur dia? 29. Okey, 29. Okey, awak bayangkan 29 dia hidup. Okey, 29 tahun dia hidup kat atas dunia ni. Lepas tu dia mati dan dia hidup dan dia tinggal dekat dalam kubur tu berapa lama awak rasa? Lebih tak daripada 29 tahun? Katakanlah kiamat tahun berapa? Katakanlah kiamat tahun katakanlah kiamat lagi 20 tahun ke 30 tahun ke? Itu sekarang. Macam mana yang kalau orang-orang dulu tu yang dia dah mati tahun 1500 14, 11 semua tu. Kiranya dia hidup sekejap je, tapi dia tinggal kat kubur tu sebenarnya lagi lama. Dia nak katakan hidup ni sebenarnya sekejap je. Hidup ni sekejap je. Tempoh hayat, jangka hayat seorang manusia tak lama pun kat atas dunia ni. Kalau umur 100 tu pun tak ramai orang. Rasulullah pun hidup berapa tahun? 63 tahun kan. Rasulullah 63 tahun dah wafat. Tapi dekat nak tunggu sebelum hari kiamat tu kau main lama. Jadi awak bayangkan, awak nak rasa bersenang lenang, awak nak rasa nikmat dekat dunia ni yang sekejap je ke, ataupun awak nak rasa nikmat yang sebenar dekat akhirat nanti? Mestilah kita nak rasa nikmat yang sebenar ke akhirat nanti kan. Jadi kita kena korbankan dekat atas dunia ni. Mana-mana yang awak rasa nikmat yang tak patut lah, nikmat yang tak patut. Contoh membuat maksiat. Membuat maksiat tu lazat tau sebenarnya. Orang yang buat maksiat tu dia akan rasa lazat. Tapi awak fikir, awak nak lazat yang sementara kat dunia ni yang memang Allah larang tu, nak buat itu ke, ataupun awak nak nikmat lazat yang sebenar dekat akhirat nanti, yang lebih lama sebenarnya, lebih kekal. Jadi awak fikir, nanti kalau kita terbuat maksiat kat atas dunia ni, awak fikir ini nikmat ni sekejap je ni. Lagilah nanti Allah akan hukum. Allah akan bagi balasan. Ni salah ni. So kita stop. Kita ingat Allah, kita selawat, kita stop. Kita ingat nanti dekat akhirat nanti nikmat yang sebenar-benar. Okey. Okey, ini adalah doa ketika melawat perkuburan. Okay, Assalamualaikum ya ahli diyar. Okay, kalau dalam soalan exam awak, inilah Assalamualaikum ya ahli diyar. Selamat sejahtera untukmu wahai ahli kubur. Itu kita ada buat soalan latihan kan di keluar ni. Doa ketika berlaku kematian dan timpa musibah. Ini kita baca, kita sebutkan innalillah
Wa inna ilaihi raji'un. Okay, bukan waktu kematian saja, tapi dia sebenarnya lafaz ni kita ucapkan semasa musibah juga. Kemalangan ke, walaupun tak ada kematian, kemalangan ke, kecurian ke, COVID ke, kita sebut innalillah. Sebab sesungguhnya semuanya adalah daripada Allah. Daripada Allah kami datang dan kepadanya kami kembali. Okey, itu saja untuk adab ziarah kubur. Okey, lagi 16 minit. Fakihah, sempat kot. InsyaAllah. Sekali lalu je. Adab kepada pemimpin. Boleh Fakihah? Fakihah nak buat ni buka buku ke? Boleh. Apa? Pada dalam buku macam mana? Kalau buka buku, baca buku teks. Sekejap, Mak Limah tengok kat sini ada ke adab kepada pemimpin kat sini. Sebab adab kepada pemimpin ada dalam buku teks. Dekat sini tak banyak. Pemimpin ialah ketua atau orang yang bertanggungjawab memimpin sebuah negara, negeri, daerah, kampung dan sebagainya. Okey, jadi pemimpin ialah ketua. Okey, dalam satu kumpulan tu mesti ada pemimpin. Okey, mesti ada pemimpin untuk dia pimpin semua orang. Kalau tak ada pemimpin, nanti susah bergaduh, tak tahu nak dengar cakap siapa. Jadi itunya perlunya seorang pemimpin dalam sebuah organisasi ke sebuah kelompok. Okey, apa dia adab-adab kepada pemimpin? Okey, Fakihah. Bersifat kasih sayang. Okey, bersifat kasih sayang. Macam mana bersifat kasih sayang tu? Kita kena sayang pemimpin. Kena sayanglah pemimpin kita. Okey, seterusnya. Tak nampak kot. Menghormati. Okey, menghormati pemimpin. Kita kena hormat pemimpin sebab dia ketua kita. Seterusnya. Tak meninggikan suara. Okey, tidak meninggikan suara. Terus. Berdoa untuk kebaikan. Okey, lagi. Berterima kasih kepada pemimpin. Okey. Lagi. Menasihati dengan cara yang baik. Okey, menasihati dengan cara yang baik. Okey, sebab pemimpin adalah ketua kita kan. Jadi kita tak boleh tinggikan suara. Biasakan elok-elok. Kalau kita nak nasihat pun ataupun kita ada cara yang baik, kita rasa baik. Sebab seorang pemimpin tu dia kenapa? Dia banyak benda yang nak fikir. Dia nak fikir macam mana dia nak fikir untuk semua orang. Jadi mungkin dia tak boleh lah nak fikir untuk semua orang dengan baik kan. Tapi kita sebagai individu, sebagai anak buah dia, kalau kita ada idea ke, ada cara yang lebih baik, kita kena cakap dengan cara yang baik. Kita bagi idea kepada pemimpin tu dengan cara yang baik. Tak boleh marah-marah sebab seorang pemimpin jugalah seorang manusia biasa. Kita janganlah anggap dia asyik betul. Kalau mentang-mentang dia pemimpin, dia kena betul. Okey, tidak semestinya. Okey, dan berterima kasih kepada pemimpin. Sebab pemimpinlah yang sebenarnya banyak berkorban untuk kita. Kan, kalau dalam keluarga, siapa pemimpin kita? Ayah. Okey, ayah. Seorang ayah tu dia banyak berfikir untuk keluarga. Sebab apa? Ayah yang cari rezeki, ayah nak bagi keselesaan kepada semua. Jadi kita
kena ucap terima kasih, kita doakan kebaikan. Okay, ini contoh kalau keluarga. Kalau yang besar, negeri tu lagilah lagi luas dia punya tanggungjawab. Jadi kita kena doakan untuk ayah, doakan untuk mak, doa kebaikan untuk pemimpin kita. Okey, seterusnya, jadi itu sahaja rasanya. Sekejap, ada okey, ni Maklimah dah pernah tunjukkan ni kan. Kalau daerah, ketua dia, pemimpin dia kita sebut pegawai daerah. Kalau negeri kita sebut menteri besar ataupun ketua menteri. Okay, kalau negara, Perdana Menteri. Sekolah, ketua kita adalah guru besar ataupun pengetua. Kalau kelas, ketua kelas. Keluarga, bapa. Sekolah, ini sama. Kampung, ketua kampung. Kalau mukim, penghulu mukim. Okay, kalau jumpa soalan mukim, ketua dia adalah penghulu mukim. Okey, jadi itu sahaja. Ada apa soalan mengenai adab kepada pemimpin? Ini kita secara roughly je. Kita tengok adab saja. Okey, tak ada. Minggu depan dah cuti sekolah, naik cuti nanti. Dah tak ada dah gabung macam ni. Darjah 6 belajar darjah 6 saja, darjah 5 belajar darjah 5 saja. Sebab darjah 6 masa tu ada exam. Nak fokuskan untuk exam darjah 6 saja. Yang darjah 5 yang lain mungkin awak akan terus kita buat latihan je lah, latihan exam UPKK. Okey. Jadi terima kasih yang dah sempat present. Macam Sufi, Zulaika, Kaish, Darwish, Fakihah, Ashraf, Farish Haikal. Okay, yang nama yang lain tu awak dah present untuk Tauhid hari tu kan? Sarah dah, Azmi dah, Afrina dah, Zulaika dah. Okay, sebab Tauhid minggu ni tak ada Tauhid dah. Jadi yang tak sempat nak present untuk kelas Maklimah lah. Dini, Adam. Kesian ada. Itu Adam dah prepare sebenarnya tapi tak dapat. Dini, Adam. Kita pun nanti insyaAllah mungkin kalau yang dah prepare macam Adam dah prepare tu, boleh je present nanti waktu kelas kita nanti. Walaupun dah jam 6 tak ada. Okey. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhirkan kelas kita? Ada main. Tak ada. Okey, kita baca doa. Tak ada. Baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya alim Allahumma astaghfiruka ma'allamtani fardudhu ilayya innaha jannah ilaihi wa la tunsiya ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, ambil gambar dulu. Faris cepat je dia left. Ini last Maklimah jumpa awak untuk yang darjah 5 minggu ni. Lepas tu kita jumpa lepas cuti. Okey, ambil gambar 1.